Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sekali lagi pada petang ini untuk bersama-sama dalam sesi Facebook Live. Pagi ini, petang ini, kita akan membincangkan tentang satu perang yang hebat, yang besar, yang penting dalam sejarah umat Islam, sejarah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku pada perang ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Dan insya-Allah kita pun dalam masa beberapa hari yang akan datang ni, lebih kurang 10 hari akan menyambut bulan Syawal. Bersama-sama kita menghayati apakah pengajaran, apakah poin-poin kepimpinan yang kita boleh ambil dan pelajari bersama-sama daripada perang ini. Hadirin hadirat, biasanya orang 1 Syawal akan melaungkan takbir raya. Kita sebagai orang Melayu ni dengan penuh syahdunya, dengan emosinya, dengan tangisan air matanya. Sebab apa? Sebab kita ingat takbir raya tu untuk kita mengenang ibu bapa, datuk nenek kita yang telah meninggal. Orang Melayu ni hari raya dia pergi kubur kan? Jadi menangis dengan penuh kesyahduan, dengan penuh emosi, dengan penuh kesedihan. Dan juga kita merasakan kita telah berjaya melalui 1 bulan Ramadan ni dengan berjaya melawan hawa nafsu, dan kita sambut hari raya itu dengan penuh kesedihan dan rasa syukur. Tidak salah semua itu, hadirin hadirat, tetapi kita kena faham asal usul takbir raya yang kita baca dan kita alunkan dengan penuh kesyahduan dan kesedihan dan melankoli itu sebenarnya asal daripada perang Khandaq, perang Ahzab, yang insya-Allah kita akan bincangkan pada petang ini. Yang kita kena faham maksud, faham sejarah dan faham cerita sejarah di sebalik kalimat-kalimat yang kita akan laungkan dalam apabila kita menyambut bulan Syawal nanti, insya-Allah. Pengajaran pertama yang ingin saya bawakan kat sini ialah bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dalam mana-mana peristiwa. Kita sebutkan juga dalam peristiwa perang Badar, perang Uhud, Rasulullah sentiasa meminta pandangan dan maklum balas daripada para sahabat. Dan perkara yang sama juga Rasulullah lakukan dalam peperangan Ahzab kali ini. Rasulullah bertanya kepada para sahabat setelah baginda mendapat peristiwa berita bahawa akan berlaku serangan daripada kaum kafir Quraisy bersama dengan puak Ghatafan dan juga Yahudi Bani Nadir, dan juga dibantu juga Bani Khuraizah yang membelot. Jadi Rasulullah memanggil para sahabat yang terdekat dan berbincang bagaimanakah cara, pendekatan, metodologi yang terbaik untuk umat Islam berhadapan dengan tentera-tentera musuh. Konsisten, setiap kali peperangan Rasulullah walaupun dibimbing secara direct dengan wahyu, tetap meminta pandangan dan pendapat para sahabat. Jadi di sebalik perbincangan musyawarah ataupun syura ini, kita kena percaya dan yakin ada hikmah, ada rahmah Allah. Daripada perbincangan ini, Salman Al-Farisi mencadangkan bahawa kenapa tidak kita membina satu parit yang besar yang dalam, supaya musuh tidak dapat masuk ke dalam kota Madinah. Kerana wahai Rasulullah, kami di Parsi dulu, Salman Al-Farisi ini berasal dari Parsi, sering menggunakan taktik ini. Dan masyarakat Arab ketika itu tidak pernah terdedah ataupun berjaya. Maksudnya pertama kali umat Islam berperang menggunakan taktik daripada Parsi, dan tentera-tentera Arab ketika itu tidak pernah pun berhadapan dengan situasinya sebegitu. Jadi di sinilah terdapatnya rahmah dan hikmah apabila kita berbincang, kita bermusyawarah, kita menerima feedback. Pemimpin yang hebat, hadirin hadirat, kena menerima maklum balas, kena mendengar, lebih banyak mendengar daripada bercakap. Sebab itu orang kata, kenapa hikmah Allah menciptakan kita dengan 1 mulut tapi kita ada 2 telinga. Cantik kan ciptaan Allah tu? Kalau bayangkan kita ada 2 mulut, 1 telinga nak tak belah mana pula kan? Kenapa? Hikmah dia supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap, daripada mengeluarkan arahan, daripada mengomen, daripada mengomel. Kena banyak mendengar. Dan ini adalah satu kualiti, satu karakter, satu perkara yang penting yang perlu ada dalam mana-mana pemimpin, supaya kita boleh melonjakkan prestasi dan menguatkan kerjasama pasukan di kalangan ahli-ahli kita. Saya tulis benda ni dalam buku pertama saya, 7 Rahsia Pemimpin Berwibawa. Saya senaraikan 5. Benda ni disebut sebagai satu rules ataupun undang-undang 5T. T yang pertama ialah apabila kita mendengar, kita mesti
tangguhkan penilaian, jangan judgemental, jangan melabel, jangan kita cakap itu cakap ini. Dengar dulu, tangguhkan penilaian. Kemudian kita tumpukan perhatian, cuba teka emosi orang yang berbicara dengan kita. Baca apakah emosi di sebalik kata-kata dia. Orang putih kata read between the lines. Kemudian kita tidak berkata-kata, mendengar dengan khusyuk, okay, sambil mengangguk-angguk dan cuba memahami, membaca emosi dari muka dia. Yang terakhir, yang terakhir ni ialah baru kita bertanya soalan untuk mendapatkan kepastian. Ini tips, trik yang saya cuba kongsikan. Pemimpin sebenarnya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap peperangan, mendengar pandangan dan juga berbincang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Rasulullah sendiri turun ke medan dan bersama-sama dengan tentera Islam menggali parit. Hadirin hadirat, bayangkan situasi panas teriknya padang pasir. Umat Islam ketika itu kebuluran, tak ada makanan, tak ada, kekurangan air, dan dalam keadaan yang sangat takut. Musuh dalam perjalanan, bila-bila masa saja musuh akan tiba untuk menyerang dan membantai seluruh tentera Islam, untuk menghancurkan Islam, untuk menghapuskan risalah Islam, pemimpin Islam dan umat Islam di Madinah. Rasulullah, hadirin hadirat, kita berumur berapa tahun? Rasulullah hijrah umur, menerima wahyu umur 40 tahun. Okay, hijrah. Kemudian selepas hijrah 5 tahun, masuk Rasulullah umur dia hijrah 50 tahun, 40 tahun lima wahyu, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, maaf. Jadi 53 tahun Rasulullah hijrah, tambah 5 tahun, 58 tahun. Kalaulah Rasulullah mengambil keringanan dan berehat, cuma mengarahkan para sahabat membina parit, comfort para sahabat pun tak kisah. Sahabat tahu Rasulullah adalah pemimpin yang sangat terhormat. Rasulullah dipandu oleh wahyu. Rasulullah ini takkan buat silap, tak berdosa. Rasulullah rehat pun sahabat takkan bercakap, sahabat takkan komen, sahabat takkan pandang negatif. Tetapi Rasulullah dalam keadaan dan umur baginda yang sebegitu tua, dan kedudukan baginda turun ke medan menggali parit. Hadirin hadirat, para ulama sejarah menyebutkan parit ni, kedalaman dia ada yang mengatakan sampai 9 meter. 9 meter ni tahu berapa tinggi? 3 tingkat bangunan. Dan 18 meter dia punya lebar. Panjang dia 6 kilometer. Dan umat Islam ketika itu mengambil masa 6 hari. Setengah pandangan mengatakan 15 hari, siang dan malam, dalam keadaan yang panas, yang takut, yang kelaparan. Dan Rasulullah digambarkan bulu-bulu dada baginda yang mulia dipenuhi oleh debu-debu. Sahabat menceritakan Abu Talha terlalu lapar, ikat perut dengan satu batu, tak tahan sangat, terlalu lapar, ngadu pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah senyum je. Baginda angkat baju baginda, dan di perut mulia baginda ada 2 ketul batu. Rasulullah adalah pemimpin yang paling banyak, lebih kuat berkorban daripada ahli yang lain, paling rajin bekerja. Sahabat tak boleh pecahkan batu, panggil Rasulullah, Rasulullah ketuk, boleh pecah. Pemimpin bukan saja perlu turun dan berada di medan, tetapi perlu menjadi rujukan, perlu menjadi pakar dalam mana-mana bidang yang diketuai. Pemimpin perlu menunjukkan contoh teladan. Dan inilah yang Rasulullah tunjukkan dalam setiap siri-siri peperangan sepanjang sejarah yang kita baca. Dalam management kita sebut sebagai MWA, ni term orang barat, dia panggil management of walking around. Pemimpin ni, kalau kita tak turun bersama-sama buat kerja pun, sekurang-kurangnya kita kena berinteraksi dan ada connection dengan ahli kita. Dia panggil bersia-sia di pejabat. Ini tips yang kita boleh kongsikan ya. Maksudnya kita pergi saja, kita jumpa orang, greet, Assalamualaikum, apa, semua okey, apa khabar, apa yang boleh saya bantu. Ini biasa orang politik pandai. Pergi foto ribbon, ambil gambar, lepas tu balik. The management of walking around. Dia pusing je around the office, tunjuk muka. Kalau kita buat benda ini pun, minimum orang akan hormat kita, orang akan rasa dihargai, orang akan rasa kita bersama-sama mereka. Apatah lagi kalau kita turun, menyingsing lengan dan bersama-sama coach mereka, buat kerja sama-sama, berpeluh sama-sama. Bahkan kita yang lebih kuat berpeluh, kita yang lebih kuat berkorban, kita yang paling tahan lapar. Ini adalah kualiti pemimpinan Islam. Ini berbeza dengan kepimpinan Barat. Kepimpinan Barat dia tak ada konsep ni. Tapi kepimpinan Islam, pemimpin itu adalah khadam. Okey?
tempat yang berhawa dingin adalah tempat yang paling bahaya untuk memimpin. Kita memimpin daripada jauh, remote control, itu adalah teknik kepimpinan yang sangat baik. Kita kena turun padang dan bersama-sama dengan seluruh ahli buat kerja. Dan ini yang Rasulullah tunjukkan dalam peristiwa perang Khandaq. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bersama-sama dengan para pengikut dan para ahli, Rasulullah ni sangat faham motivasi orang, psikologi orang, ketakutan, sangat stressful, sangat tertekan dan juga sangat takut. Musuh hampir datang. Jadi Rasulullah melalunkan syair-syair bagi menghiburkan ahli. Hiburan dalam Islam yang tidak melalaikan kita daripada mengasihi Allah SWT tidak salah. Bahkan syair-syair ini mendekatkan syair-syair yang Rasulullah lantunkan dan ulang, dan para sahabat ikut untuk meningkatkan motivasi mereka, untuk menghilangkan ketakutan mereka, untuk menguatkan kesan pasukan mereka. Ini adalah satu pengajaran yang besar. Pemimpin, biasa kalau dalam syarikat korporat ni, kita ada bajet untuk buat family day, away day, kita boleh kasih hadiah, kita boleh kasih anugerah. Semua benda ini penting. Kita boleh pergi trip, kemah, camping, team building, entah mana-mana kan. Tetapi bagaimana dengan persatuan kelab ataupun NGO yang tidak berteraskan keuntungan? Pemimpin yang bijak, pimpin jemaah Islam sebagai contoh, yang tidak ada keuntungan, tidak berteraskan duit pun tak cukup nak run the operation of the organisation. Tetapi kita kena buat juga aktiviti-aktiviti yang dapat menguatkan ukhuwah antara ahli kita, yang dapat menghilangkan stres, yang dapat menghiburkan. Inilah contoh yang Rasulullah tunjuk. Kena pergi camping juga, kena pergi berkelah juga, kena kasih anugerah juga, kena kasih hadiah juga. Nak cari duit macam mana, pandai-pandailah cari. Pergi family day 3 hari 2 malam, tempat yang best-best sikit, tak ada duit, bayarlah sendiri. Masing-masing ahli bayar sendiri, kumpul sikit-sikit, bayar sendiri. Semua benda ni walaupun kita nampak macam enteng, tetapi ini ada elemen yang penting dalam pembinaan sebuah pasukan yang mantap. Kena ada hiburan. Kadang-kadang meeting tu jangan keras sangat, jangan formal sangat, buat lawak sikit, jenaka-jenaka sikit, santai sikit kan. Pemimpin perlu bijak. Kalau ada ahli yang bertelaga sebagai contoh, dia kena pandai mengendurkan suasana dengan mungkin berjenaka ataupun tukar topik ataupun cuba pelbagai cara dan pendekatan. Ini adalah kekuatan seorang pemimpin yang hebat. Yang keempat, dalam perang Khandaq kita juga mendapati Rasulullah SAW mengetatkan disiplin ahli. Allah berfirman dalam Quran, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam tazhabu hatta yasta'zinu. Maksudnya, sesungguhnya innamal mu'minuna allazi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah SWT dan para Rasul. Dan ketika mereka berada dalam satu perhimpunan, perjumpaan, dalam satu majlis, duduk bersama-sama, mereka tidak akan pergi sehinggalah mereka meminta izin kepadanya, itu kepada ketua. Dalam peristiwa perang Khandaq ini berlaku satu peristiwa, itu orang-orang munafik. Apabila mereka bersama-sama dengan tentera-tentera Islam menggali parit, timbul perasaan takut anak-anak mereka, rumah-rumah mereka yang tertinggal. Jadi mereka menggunakan alasan-alasan ini kepada Rasulullah untuk minta diri. Dan Rasulullah membenarkan. Mereka mencari pelbagai alasan. Ada sebagian mereka yang pergi begitu saja, meninggalkan Rasulullah dan tentera-tentera Islam yang lain tanpa minta izin, tanpa disiplin dan tanpa ketaatan. Dan kita lihat juga dalam peristiwa perang Uhud sebelum ini, bagaimana ketaatan dan pelanggaran arahan ketua ini memberikan kesan impak yang sangat negatif kepada tentera Islam. Dalam peristiwa Khandaq, orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya meninggalkan dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah dan tentera-tentera yang lain untuk menjaga, konon-konon yang menjaga anak-anak rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di belakang di dalam kota Madinah. Jadi ini ada satu pengajaran yang penting untuk kita. Pemimpin kena bijak mengawal pergerakan ahli, mendisiplinkan mereka. Kita kena pastikan ahli-ahli kita menepati masa, mendengar arahan, berdisiplin, menghantar submission tepat pada masanya. Kalau tak boleh hantar, kena beritahu. Kalau tak nak datang kerja, kena beritahu. Kalau ada masalah, kena beritahu. Nak pergi mana, kena beritahu. Nak kahwin, kena beritahu. Nak pindah rumah, kena beritahu. Minta nasihat. Ini adalah perkara-perkara yang
fundamental, benda-benda penting dan utama dalam mana-mana pasukan. Pemimpin mesti mampu mengawal ahli dan meningkatkan disiplin dan kemahuan kesungguhan pasukan. Ketepatan masa. Saya rasa orang Melayu ni masalah dia apa? Masalah kita yang paling utama sekali on time lah. Punctuality. Okay? Punctuality, macam mana nak tepati masa meeting, macam mana nak hantar kerja tepat pada masa. Ini semua masalah-masalah kita yang kita kena sama-sama hadapi, sama-sama perbaiki. Dan masalah-masalah disiplin yang lain, kekemasan, kan? Kesungguhan, komitmen kita buat kerja. Kalau kita mampu mengambil ibrah, contoh qudwah daripada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah sendiri untuk memastikan semua ahli, pergerakan ahli ini dikawal dan telah berlaku dengan keizinan. Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir yang saya ingin kongsikan pada petang ini ialah Rasulullah menggunakan strategi tipu muslihat. Okey, menggunakan strategi tipu muslihat ni maksudnya tentera kafir Quraisy, Ghatafan dan Yahudi ni telah berkumpul dan diceritakan lebih kurang sebulan mereka mengepung kota Madinah. Kerajaan sudah semakin getir. Nak bertempur pertembungan secara terus head on tidak berlaku sebab parit. Jadi Rasulullah dibantu oleh Allah SWT. Okay, Allah kata, Allah datang seorang pemuda yang bernama Nu'aim bin Mas'ud yang merupakan daripada Bani Khuraizah. Dia baru masuk Islam tapi dia punya kaum tak tahu Nu'aim ni masuk Islam. Jadi Rasulullah menghantar Nu'aim ni ke dalam kamp tentera musuh untuk memecah belahkan. Dia jumpa orang Yahudi, dia kata Quraisy tu tak boleh percaya. Quraisy tu dia punya family bukan kat sini, kita punya family kat sini. Dia orang tu selamat, family dia orang semua kat Mekah. Lepas tu dia jumpa Quraisy, dia kata Yahudi tu tak boleh percaya. Dia orang ada perjanjian dengan Muhammad tu, saat-saat dia berpaling balik pada Muhammad, habis kita semua. Jadi dengan strategi yang Rasulullah gunakan ini, dengan Nu'aim yang memecah belahkan jadi batu api di kalangan tentera musuh, akhirnya kekuatan tentera musuh pecah dan lemah. Yang kedua, strategi yang Rasulullah gunakan juga ialah untuk menghantar Huzaifah bin Yaman sebagai pengintip, sebagai spy. Dan apabila Rasulullah berjaya hantar Huzaifah balik dan mengatakan bahawa tentera musuh ni memang tengah moral down, tengah ketakutan, tengah keletihan. Dah sebulan, bayangkan dah sebulan keput tentera Islam, tapi tak mampu buat apa-apa, dan akhirnya Allah menurunkan kemenangan ke atas tentera Islam. Allah berfirman dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junud wa yusila junud. Allah kata, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika datang tentera-tentera azab. Warsalna alaihim rihan, lantas Allah menurunkan angin. Jadi Allah menurunkan angin yang kuat, yang dingin, yang akhirnya menyebabkan tentera-tentera kafir Quraisy ini, tentera-tentera azab ini terpaksa berundur dan balik dalam keadaan yang sangat lemah dan motivasi yang kalah. Wa junudun lam tarauha, Allah juga menurunkan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada tentera Islam walaupun tanpa pertubuhan darah yang besar. Hanya lebih kurang 8 orang tentera muslim yang terkorban. Allah turunkan angin, Allah datangkan malaikat sebagai bantuan yang turun dalam peperangan Badar, dan umat Islam menang kerana mereka menepati ciri-ciri kemenangan, iaitu kebergantungan yang tinggi kepada Allah SWT, usaha yang bersungguh-sungguh, kemudian tawakal, kemudian kerjasama pasukan, kemudian menepati dan mentaati kata-kata Rasulullah. Hadirin hadirat, kalau kita memenuhi ciri-ciri kemenangan ini, insya-Allah kita mampu meningkatkan Islam, mampu menyebarkan dakwah dengan lebih baik, dan mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Marilah kita sama-sama menghayati kalimah-kalimah takbir yang dilaungkan dalam peperangan Ahzab ini, yang kita ceritakan kisahnya sebentar tadi, yang akan kita laungkan dalam masa 10 hari lagi apabila kita menyambut Syawal. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, tidak ada Tuhan selain Allah yang satu. Sadaqa wa'dah, Allah membenarkan, Allah mengotakan janjinya. Wa nasara abdah, dan Allah membantu hamba-hambanya, Allah membantu tentera Islam mengalahkan Ahzab. Wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah.
Allah membantu memuliakan tenteranya dan mengalahkan tentera Ahzab. Next, apabila kita melaungkan kalimah takbir ini, ingat asal usul dia, ingat peristiwa dia, ingat maksud dia, supaya takbir kita lebih bermakna, dan benda itu akan memberikan motivasi dan kesungguhan kepada kita untuk memperjuangkan Islam, supaya Allah memuliakan kita dan mengalahkan musuh-musuh kita. Sekian, semoga kita dapat mengambil pengajaran dan melalui baki 10 hari Ramadan ini dengan baik, dan meraihkan kemenangan kita insya-Allah pada 1 Syawal nanti dengan takbir kemenangan yang sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.